Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus minggu depan dan sudah tentu hari ini dan juga minggu depan fokus akan banyak tertumpu kepada pilihan raya negeri Johor. Hari ini secara rasminya perlumbaan untuk merebut 56 kerusi DUN bermula selepas selesainya penamaan calon sebentar tadi. Kerusi yang dipertandingkan 56, jumlah calon yang akan diturunkan adalah 239 orang yang akan dipilih oleh rakyat Johor pada hari mengundi 12 Mac nanti. Kebanyakan mereka masih lagi dalam lingkungan umur 40 ke 49 tahun, 72 orang. Ini adalah kumpulan yang terbesar. Kumpulan yang kedua terbesar adalah 50 hingga 59 tahun dengan 64 orang, kata SPR. SPR juga mengesahkan overwhelming majority besar adalah calon lelaki dengan wanita hanya kira-kira 20% atau 30% begitu. Tapi di sebalik semua angka dan berita ini, apa yang kita dapat singkapkan berkenaan dengan sentimen pengundi Johor? Kerana ini barangkali ramuan paling utama yang akan menentukan hala tuju PRN akan datang dan siapa yang akan menerajui negeri paling selatan itu pada 12 Mac nanti dan selepas itu. Saya mahu berbincang bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah KITA UKM. Prof sempat turun ke Johor baru-baru ini untuk melihat sentimen pengundi. Hari ini penamaan calon, kita banyak lihat angka, kita banyak lihat berita politiknya. Tapi yang paling penting, sentimen on ground di Johor ini bagaimana buat masa ini, Prof? Okey, pertama sekali, saya dapati rakyat Johor tenanglah direngit, Pekan Denas, Benut, Setulang, Lakin, Macap dan lain-lain. Dan kalau kita lihat di layang-layang dan Macap pun BN masih menguasai poster dan banner berbanding dengan poster banner Pakatan Harapan. Sementara di Lakin dan juga di Bukit Kepong, kita perhatikan sentimen Abah ketukuhan Tan Sri Muhyiddin sering digunakan dan telah pun memulakan kempen sentimen ini seawal 23 Februari lagi. Dan kalau kita perhatikan juga PRU Negeri Johor ini mencatatkan banyak parti yang rencam BN, PH bersatu di bawah PN pejuang muda warisan semuanya dengan 800 penamaan seperti yang tadi dimaklumkan 239 orang yang akan calon yang akan dipilih. Namun kalau kita perhatikan kerencaman dan kepelbagaian Anika ini mungkin tidak mencetuskan kegusaran walau apa pun sentimen, kerana pengundi 60 ke 70%, 60 atau 70% pengundi saya kira telah pun predetermine, telah ada bayangan awal parti dan calon mana yang mereka mahu. Mereka sudah membuat keputusan 60 hingga 70%. Begitu sedikit mereka yang masih lagi berada atas pagar. Ya, betul lah. Saya kalau lihat di Johor, itulah sentimen dia bahawa orang Johor ini dia telah ada bayangan awal parti dan calon mana yang mereka mahu. Pengundi atas pagar mungkin kurang 30 atau 20%, yang kebanyakannya mungkin pengundi muda, pengundi yang baru, yang tak lelah untuk memilih kepelbagaian dan kerencaman mereka yang bertanding di Johor kali ini. Ya, 700,000 orang pengundi baru. Daripada jumlah itu, kira-kira 173,000 adalah pengundi 18 hingga 20 tahun. Seperti yang kita sedia maklum, ini adalah susulan pelaksanaan undi 18. Buat pertama kali, ini adalah PRN kali pertama yang akan menyaksikan mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun boleh mengundi. Daripada kelompok ini, Prof, 173,000 lebih 18 hingga 20 tahun dan keseluruhan 700,000 pengundi baru yang didaftarkan secara automatik. Daripada kumpulan ini, adakah penilaian 70% sudah buat keputusan itu masih lagi boleh diguna pakai? Okey, kalau untuk pengundi baru ni, saya tak masukkan dia dalam 70% yang telah pun ada bayangan awal. Pengundi yang undi 18, yang seperti mana yang disebutkan dalam 130,000 tu, mereka masih lagi ada kebarangkalian untuk memilih dan mahu mendengar. Kalau yang pemuda yang aktif dan ada motivasi dia mahu lagi mendengar dan melihat. Belum lagi membuat keputusan. Kalau kita perhatikan pemuda, misalnya pemuda BN dan Fitri di Johor, mereka ini sangat aktif. Zapin mereka tu bukan hanya di dalam kawasan luar bandar tapi hingga ke bandar. Maksud saya mereka berzapin tu mereka banyak aktiviti bersama rakyat. Sebelum COVID dan semasa COVID bantuan bersifat berterusan, prihatin kepada penduduk kawasan ini telah pun ada dalam kalangan pemuda dan puteri UMNO sendiri. Yang ini yang saya fikir melihat kepada sifat heterogeneity
700,000 mereka sebagai pengundi baru, kepelbagaian usia, orientasi, demografi, maka agak sukar untuk merumuskan bahawa mereka akan mengundi parti baru seperti Muda, Pejuang, Warisan ataupun Parti Bangsa Malaysia. Walaupun idealnya saya berharaplah 700,000 pengundi baru ni akan keluar mengundi, menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih calon-calon untuk DUN Johor bagi tempoh 5 tahun akan datang supaya mereka tidak melepaskan peluang. Ya, Itu poin yang Prof paling penting untuk orang muda. Ya, itu paling penting. Poin Prof yang itu paling menarik bagi saya. Kerana daripada 700,000 pengundi ini dan 173,000 pengundi muda 18 hingga 20 tahun, ada apa jangkaan Prof berkenaan dengan hasrat, semangat dan keinginan mereka untuk turun mengundi? Bukan sahaja mereka tapi keseluruhan pengundi. Kita saksikan jumlah yang turun mengundi sejak beberapa PRN yang lepas sangat rendah. Faktornya banyak, COVID-19 dan sebagainya. Tapi ada juga yang kata mereka sudah muak dengan gelagat politik. Ada orang Johor yang saya sembang pun kata mereka sudah malas nak turun mengundi. Mereka mungkin hanya akan turun mengundi pada PRU 15 akan datang. Adakah kita jangkakan trend yang sama juga termasuk untuk golongan yang mengundi buat kali pertama ini? Okey, yang itu tu kita kena wawarkan, beri literasi bahawa pilihan raya negeri ini sudah diasingkan daripada pilihan raya umum. Kalau mereka muak atau tidak mahu turun mengundi dalam pemilihan DUN ini, mereka akan ketinggalan 5 tahun untuk memilih kembali wakil untuk Dewan Undangan Negeri. Sebab kerana trend selepas Melaka ini kita perhatikan pilihan raya negeri telah diadakan secara berasingan dengan pilihan raya umum. Mereka harus diberi literasi dan digiatkan motivasi untuk keluar mengundi untuk DUN ini. Kerana inilah peluang mereka untuk memilih wakil untuk tempoh 5 tahun. Jadi yang tinggal nanti untuk pilihan raya umum adalah untuk mereka di kawasan parlimen saja. Jadi adalah satu kerugian besar jika mereka tidak menggunakan peluang ini. Jadi sentimen muak dan meluat itu tak boleh digunakan. Inilah ruang, peluang dan hak mereka dan janganlah diabaikan begitu saja. Apabila kita bercakap berkenaan dengan PRN Johor ini, Prof, banyak perkara yang kita boleh fokus. Tapi saya gemar fokus kepada wild card sebab kata orang. Faktor-faktor yang mungkin kita tak boleh jangka dan mungkin akan memberikan perbezaan yang besar. Pengundi baru satu, pengundi 18 hingga 20 tahun satu. Tapi juga ada sesetengah parti sebagai contoh Muda, Pejuang yang belum kita dapat lihat prestasi mereka sebelum ini. Ini kali pertama mereka go all out dalam pilihan raya. Apa jangkaan Prof untuk parti-parti baru yang baru masuk dalam permainan ini seperti Muda dan Pejuang? Okey, parti-parti baru ni cabaran dia besar lah. Pertama kerana ramai yang tak kenal mereka. Tambahan pula dalam keadaan COVID-19 di mana peluang untuk berkenalan dengan pengundi kawasan dan di samping menunjukkan track record itu agak sukar. Jadi mereka juga akan berdepan dengan kesukaran seandainya pengundi tak kenal siapa calon yang hendak dipilih ini. Mereka akan lebih terbiasa dengan lambang, dengan logo, dengan orang yang telah pernah mewakili mereka untuk sekian lama. Ini yang saya, sebab apa kalau kita tengok PRU Negeri Johor ni faktor X factor seperti Tun Mahathir dah tak ada. Pejuang tu saya lihat lebih kepada parti yang kemungkinannya ada keuangan untuk meletakkan 40 calon daripada 56 kawasan kerusi di Johor. Tapi untuk mendapatkan sentimen sokongan itu mereka harus pergi jauh lebih gigih lah. Saya kira ramai pengundi Johor tak kenal siapa calon Pejuang ini, apa sebenarnya aspirasi yang dibawa. Yang mereka tahu Pejuang adalah parti yang dibentuk selepas berlakunya salah faham dengan Bersatu. Ya, bagaimana dengan Muda pula, Prof? Kerana ada yang mengatakan bahawa Syed Saddiq banyak lead by example, katanya tidak banyak berpolitik tapi banyak melakukan itu dan ini untuk masyarakat setempat di Muar, menunjukkan teladan yang baik, turun dan hanya buat kerja. Sejauh manakah faktor dan sentimen ini akan mempengaruhi pengundi di Johor untuk memilih parti yang sangat fresh ini, parti muda, mereka mempertaruhkan undi mereka kepada parti ini? Ini soalan yang sangat baik. Cuma kalau kita beri masa untuk 30 saat untuk pengundi Johor ingat siapa pemimpin muda selain daripada Syed Saddiq, ramai yang mungkin terpinga-pinga untuk memilih atau memikirkan nama-nama selain daripada Syed Saddiq. Jadi daripada situ kita telah lihat ada pola yang mungkin ada kesukaran kepada muda yang dianggap ubun-ubunnya masih lembut untuk mencanangkan keampuhan
di Johor sebagai testing ground. Okey. Mungkin lagi 2 atau 3 pilihan raya akan datang, bila mana muda semakin berakar dan mengukuh, dia boleh mendapatkan sokongan yang lebih baik. Istilah muda juga seolah-olah memberi gambaran yang agak perspektif yang agak sinikal lah. Muda seolah-olah untuk mereka yang muda dan undi 18 sedangkan kita perlu melihat muda ini ibarat entiti politik. Ya. Tapi istilah label muda itu saya rasa ramai di Johor akan melihat ini adalah parti untuk orang muda. Ya, saya Sadiq banyak kali memberikan penjelasan bahawa umur tidak diambil kira, tetapi mungkin label itu sedikit bermasalah. Terima kasih Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah kita UKM. Kita berhenti seketika. Selepas ini kita akan bersiaran langsung bersama dengan rakyat Ukraine yang berada di Kiev. Jangan ke mana-mana.